Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga pendidik PPD Tanah Merah. Bertemu sekali lagi kita dalam slot bicara ilmu pada hari ini. Selawat dan salam buat Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkati Allah dan memberi manfaat bagi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Sahabat-sahabat guru, warga pendidik, warga AKP dan seluruh warga PPD Tanah Merah. Jika pada slot bicara ilmu yang lepas saya berkongsi sedikit beberapa tips berkaitan dengan bagaimana cara kita menghasilkan gambar ataupun mengambil gambar yang dianggap baik menggunakan telefon pintar. Antara petua-petua yang saya pesan kalau masih diingat ialah berkenaan dengan bagaimana kita menguruskan lens kita, bagaimana cara mengambil gambar, bagaimana mengelakkan gegaran dan sebagainya. Kurang daripada itu, saya didatangi oleh dua pertanyaan. Pertamanya, apabila saya mengatakan elakkan menggunakan flash apabila kita mengambil gambar menggunakan telefon pintar. Ada yang bertanya, bagaimana kita ingin mengambil gambar jika objek itu berada di cahaya yang kurang ataupun di tempat yang agak gelap. Okey, flash sebenarnya hanya untuk menambah pencahayaan sahaja. Andai kata objek yang kita ambil itu, objek gambar, objek yang ingin kita ambil itu agak gelap, kita boleh pindahkan objek tersebut ke tempat yang lebih terang. Kita boleh menggunakan sumber-sumber cahaya yang lain. Sebagai contoh, kita pergi di tempat yang di ruang terbuka. Cahaya matahari cukup terang untuk membolehkan kita mengambil gambar. Ataupun jika malam, mungkin kita boleh duduk letakkan objek tersebut di bawah lampu supaya cukup cahaya. Yang penting cahayanya cukup tanpa menggunakan flash daripada telefon pintar kita. Soalan kedua yang diajukan kepada saya ialah, jika kita tidak menggunakan zoom pada telefon pintar kita, bagaimana kita ingin mengambil gambar objek yang agak jauh dari kita? Cara yang paling mudahnya ialah kita menggunakan kaki kita sebagai zoom. Maksud saya ialah gunakan kaki yang diberikan Allah itu untuk kita bergerak ke hadapan, menghampiri objek tersebut. Okay? Jika boleh, jika tak boleh, terpaksa guna jugalah zoom itu, walaupun kualiti gambar itu sebenarnya akan menurun. Dan seperti yang saya janjikan pada sesi lepas, pada kali ini kita akan membincangkan bagaimana cara kita menyimpan gambar yang kita ambil menggunakan telefon pintar. Pada kebiasaannya, kita akan ambil gambar dan kita simpan gambar-gambar tersebut pertamanya di dalam telefon sendiri, di dalam memori kita sendiri, memori telefon itu. Cukup masanya, cukup ketikanya memori itu akan penuh. Dan kita pun akan mendelete, memadam gambar-gambar yang kita anggap kurang penting. Walhal, pada ketika kita mengambil gambar tersebut, kita anggap gambar itu sangat berharga. Satu. Yang kedua, setengah daripada kita akan menyimpan gambar tersebut di dalam akaun Facebook mereka. Siap dengan caption, simpan di sini dulu. Sebenarnya apabila kita menyimpan gambar di dalam Facebook, dalam akaun Facebook, gambar tersebut, saiz gambar tersebut sudah dikecilkan. Fail tersebut sudah dimampatkan. Ini akan menyebabkan gambar itu akan kehilangan detailnya, akan kehilangan kualitinya. Okay? Bagi orang yang sangat peka pada gambar, sedikit kecacatan ataupun penurunan saiz fail itu memberi impak yang besar. Jadi pada hari ini, saya ingin berkongsi bagaimana cara kita boleh menyimpan gambar-gambar kita dengan menggunakan satu aplikasi yang disediakan oleh Google secara percuma dan impak pada gambar itu sangat kecil. Aplikasi yang saya maksudkan adalah Photo Google. Okey, ataupun dikenali juga sebagai Google Photo. Okey, apa kelebihannya? Pertamanya, setiap gambar yang kita ambil menggunakan telefon pintar kita akan disimpan dalam fail ini, dalam aplikasi ini, bergantung kepada Gmail yang kita daftarkan dalam telefon pintar kita. Selain daripada itu, gambar-gambar tersebut juga kita boleh lihat detailnya. Maksudnya ialah, sebagai contoh, kita ambil sebuah gambar. Di sini kita akan dapat maklumat-maklumat terperinci berkenaan gambar tersebut. Contohnya, bila gambar itu diambil, berapakah saiz gambar tersebut, peranti yang kita gunakan untuk mengambil gambar tersebut, dan yang lebih penting,
di mana gambar tersebut itu diambil juga akan disimpan di dalam foto Google. Dan yang penting lagi, kualiti gambar ini terjamin. Jika kita besarkan dia pun, istilah kita kata gambar tak pecah. Okey, cikgu. Sekarang, bagaimana caranya kita nak memulakan menyimpan gambar menggunakan aplikasi foto Google? Melalui telefon pintar kita, kita boleh downloadnya. Aplikasi ini menggunakan Play Store. Saya akan cuba kongsikan bagaimana kita menginstall ataupun menggunakan foto Google tersebut melalui telefon pintar kita. Bagi menyimpan gambar-gambar yang kita rakam menggunakan telefon pintar, kita boleh menyimpannya di dalam foto Google. Bagi mendapatkan foto Google, biasanya telefon Android telah tersedia. Namun begitu, jika telefon anda tidak memiliki aplikasi foto seperti ini, maka kita boleh carinya melalui kita punya Play Store. Typekan di situ Google Photo. Dan kita akan jumpa aplikasi tersebut. Okey, memandangkan di telefon saya telah saya installkan perisian tersebut, maka tak perlulah saya install sekali lagi. Sekadar kita buka sahaja perisian tersebut. Pada perisian ini, kita akan dapati bahawa dia disandarkan bergantung kepada akaun Gmail yang kita gunakan. Di sini kita akan dapati contohnya di telefon bimbit saya ini, terdapat banyak akaun Gmail yang saya gunakan dan kita pilih salah satu daripadanya. Untuk default ini saya menggunakan akaun tersebut. Di sini kita ambil kepada bahagian tetapan foto. Kita akan jumpa perkataan sandaran dan gerakan ataupun backup and sync. Okay. Di sini kita akan perlu buat pilihan di manakah akaun yang kita nak guna sebagai tempat penyimpanan foto Google kita tersebut. Okey, di sini ada saiznya, ada penggunaan datanya. Okey, jika sebagai contoh kita dah bersetuju menggunakan ni, kita pilih fail tersebut dan saiznya ialah ada dua saiz di sini, sama ada saiz asal ataupun yang berkualiti tinggi. Kalau saiz asal, kita hanya diberikan 15 GB sahaja pada storan awan tersebut. Tetapi jika kita ambil berkualiti tinggi ataupun high quality ini gambar itu dikecilkan sedikit daripada gambar asal tetapi masih sangat berbaloi berbanding dengan penyimpanan dalam peranti lain. Pada kebiasaannya kita akan ambil yang berkualiti tinggi dan ianya adalah tanpa had. Setelah itu kita tentukan bagaimanakah data itu ataupun gambar-gambar itu disimpan. Sama ada menggunakan data selular ataupun hanya menggunakan Wi-Fi. Untuk telefon saya menyandarkan gambar-gambar tersebut hanya menggunakan data selular untuk gambar. Tetapi untuk video, saya tidak akan hantar atau sandarkan melalui data selular kerana dia akan memakan sedikit data kita. Okay, seterusnya kita boleh memilih peranti-peranti untuk kita sandarkan. Gambar yang kita ambil menggunakan kamera automatik akan disandarkan ke dalam foto Google. Dan untuk peranti-peranti lain ataupun folder-folder lain, kita boleh pilih. Sebagai contoh di sini, saya ada EOS M50 untuk kamera digital saya. Saya boleh onkan di situ supaya setiap kali saya mengambil gambar menggunakan EOS 50 saya, gambar tersebut juga akan dimasukkan ke dalam ke dalam foto Google saya. Jika saya mahu, tapi buat masa ini saya tidak berminat untuk melakukannya. Begitu juga bahan-bahan download kita boleh masukkan. Jika tidak, kita offkan semula daripada Facebook, Instagram, daripada picture-picture yang lain, sketchbook, snapsheet dan sebagainya. Kita pilihlah. Tetapi untuk telefon saya tidak memilih mana-mana folder untuk disandarkan, melainkan hanya memilih kamera sahaja. Kamera tak perlu dipilih di sini kerana dia telah dipilih secara automatik. Sebenarnya tuan, banyak lagi kelebihan-kelebihan Google Photos ini. Okey, selain daripada kita boleh mendapatkan detail berkenaan gambar tersebut,
Dia juga mampu untuk mengumpulkan gambar berdasarkan wajah-wajah atau berdasarkan lokasi atau berdasarkan tarikh dan sebagainya. Sebagai contoh, okey, kita lihat album. Apabila kita buka album dalam foto Google tersebut, sebagai contoh jika kita ingin melihat gambar berdasarkan wajah, okey, kita sekadar buka di album dan wajah, kita akan lihat di dalam, sebagai contoh dalam telefon saya ini, berapa banyak gambar yang ada gambar wajah handsome Tuan Haji Masadi. Kita klik di situ dan dia akan senaraikan semua gambar-gambar yang ada wajah Tuan Haji Masadi. Okey, begitulah juga dengan yang lain. Sebenarnya masih terlalu banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ada pada foto Google ini yang tak sempat saya ceritakan untuk slot kali ini. Barangkali ada kesempatan-kesempatan lain akan kita kongsikan sedikit demi sedikit. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih untuk segala perhatian dan jutaan maaf untuk segala kelemahan dan kekurangan saya. Sekian dulu untuk kali ini. Saya Roslan bin Paiman, SIAC Plus PPD Tanah Merah, rakan strategi anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.